Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar. Jadi untuk hari ini kita akan belajar bab 2.1 iaitu penghasilan projek. Okey. Jadi saya minta pelajar buka buku teks muka surat 34. Jadi mana dalam tajuk penghasilan projek ini merupakan tajuk yang sangat penting kerana tajuk ini pelajar akan menghasilkan satu produk. Okey. Sama ada produk tersebut produk sebenarnya berfungsi ataupun produk berfungsi sepenuhnya. Di mana produk yang dihasilkan akan diambil markah bagi kerja kursus. Okey, seperti yang kamu maklum, PT3 tunda. Tetapi untuk projek penghasilan produk kena buat juga dan saya akan masukkan markah tersebut dalam peperiksaan akhir tahun. Okey. Okey, jadi sementara tempoh PDPR ini saya akan ajar teori dahulu. Bila kita naik sekolah nanti baru kita akan buat projek itulah. Alright. Okey, baiklah. Jadi dalam tajuk ini, dalam tajuk penghasilan produk ini, okey, di mana setiap pelajar boleh menghasilkan produk sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan, di mana satu kumpulan ada 2 orang sahaja. Okey. Di mana kita pergi pada yang pertama iaitu langkah-langkah dalam proses penghasilan produk. Kamu boleh lihat buku teks buku surat 38. Di mana dekat sini ada 8 langkah. Okey. Kita mulakan dengan kajian keperluan pelanggan. Okey. Penyelesaian masalah inventif, project brief, penjanaan idea, lakaran idea, penghasilan model, pengujian atau penambahbaikan dan juga pendokumentasian. Okay, di mana untuk makluman pelajar, kamu bukan sahaja buat produk, tetapi kamu kena buat folio. Saya akan tunjukkan satu persatu. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang kajian keperluan pelanggan dan juga penyelesaian masalah inventif. Okey. Okey, apa itu kajian keperluan pelanggan? Kajian keperluan pelanggan ni ialah satu borang di mana borang tersebut diedarkan kepada pelanggan di mana untuk membantu mereka bentuk meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk yang akan dihasilkan. Di mana borang kajian pelanggan ini kita nak tahu sama ada idea dan bentuk produk yang akan dihasilkan tu memenuhi keperluan ataupun kehendak pelanggan ataupun tidak. Itu dia. Okey. Di mana dalam borang kajian keperluan pelanggan ini, mesti ada 3 perkara. Mesti ada 3 kriteria. Yang pertama ialah maklumat pelanggan. Yang kedua ialah latar belakang produk. Dan yang ketiga ialah penambahbaikan. Jadi mana dalam borang kajian keperluan pelanggan juga, mesti ada satu produk yang telah dikenal pasti kelemahannya. Sebagai contoh, nanti saya akan berikan tema. Saya akan berikan tema di mana contohnya untuk produk ni, katakan tema dia ialah botol air. Jadi kamu kena pastikan pelanggan kamu dia pernah guna botol air. Tak kisah apa-apa je nama, yang penting namanya botol air. Okey, jangan gunakan benda lain lah. Itu dia. Dia mesti mengikut tema. Okey, di mana pelanggan ni mestilah dia benar-benar wujud. Bukannya dia reka. Okey, ataupun dibuat-buat, tak boleh. Dia kena betul-betul lah. Mesti orang yang isi kajian keperluan pelanggan ni mestilah orang yang pernah guna produk tu. Okey. Okey, ini contoh. Di mana borang kajian keperluan pelanggan kena diisi sekurang-kurangnya 3 salinan. Okey. Kemudian daripada pelanggan yang berbeza oleh pelanggan yang sama dan juga bagi 3 produk yang berbeza. Okey. Contoh tadi saya bagi tema botol air. Okey. Pelanggan A dia guna botol air daripada botol mineral. Okey. Pelanggan B dia guna botol air daripada jenama Tupperware katakan. Pelanggan C dia guna botol air daripada jenama Eco contohnya. Itu dia. Okey. Ini ialah contoh borang kajian keperluan pelanggan. Di mana
Atas ni ialah maklumat pelanggan, nama, jantina, umur dan sebagainya. Di bahagian B ni, di tengah ni ialah latar belakang produk. Okey, maksudnya produk yang pelanggan tu pernah guna. Kalau tema ada botol lain lah, tak kisah botol lain jenama apa. Okey. Kemudian apakah kelemahan produk tu? Okey. Seterusnya ialah penambahbaikan. Daripada produk yang digunakan tu, apakah cadangan penambahbaikan produk? Maksudnya dia rasa apa yang perlu ditambah baik pada produk yang digunakan tu. Di mana borang kajian keperluan pelanggan ni saya akan edarkan selepas cuti naik raya nanti. Saya akan beritahu dalam grup lah. Itu dia. Jadi setelah pelanggan isi borang kajian keperluan pelanggan, kita akan bagi kepada proses seterusnya, iaitu proses penyelesaian masalah secara inventif. Di mana dalam tajuk ini, okey, ini ialah tajuk tingkatan 2. Di mana saya dah ajar masa kamu tingkatan 2. Apa maksud masalah secara inventif? Ialah masalah yang ada kesan sampingan. Di mana penyelesaian masalah inventif, dia bukan berdasarkan idea spontan daripada individu ataupun kumpulan, di mana kaedah ini membolehkan proses diulang beberapa kali untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik, cepat dan menjimatkan. Okay, proses penyelesaian masalah secara inventif. Langkah pertama, kita akan kenal pasti masalah inventif. Okay, langkah kedua, kita akan bina model fungsi. Ini pun kamu dah belajar tahun lepas. Okay, langkah ketiga, kita akan buat analisis berantai punca kesan. Okay, di mana kita kenal pasti punca permasalahan. Okay, langkah 4, kita akan tentukan jenis pencanggahan fizikal, iaitu ruang atau masa. Langkah 5 ialah tentukan prinsip inventif yang sesuai. Okay, dan juga langkah 6 yang terakhir ialah cadangan inventif dalam bentuk lakaran. Okay, jadi kita kena lakar lah. Kita lihat yang pertama. Okay, contoh dalam buku teks, okay, diberi. Okay, kamu boleh rujuk juga buku teks, muka surat. Okay, muka surat apa? Muka surat 30. Okay, muka surat 30. Muka surat 41. Okay. Okay, di mana yang dalam buku teks tu diberikan masalah tentang kasut lah. Langkah 1 ialah kita nak kena pasti masalah. Okey. Di mana kasut PVC atau kulit digilap dengan bros. Ini bros ni lah. Okey. Jadi kemudian maka apabila dikilatkan, maka kasut tu jadi kilat. Kebaikan tu diperolehi. Tetapi masalah dekat sini ialah tangan lenguh dan kasut tak kilat. Gosok-gosok kasut tak kilat. Itu ialah dia punya kesan sampingan. Jadi daripada itu, langkah 1 tu kita akan bina satu model fungsi. Ini model fungsi. Tahun lepas dah buat dah. Ini satu model fungsi. Apa pegang apa, apa pegang apa, apa pegang apa. Okey. Di mana berdasarkan model fungsi di atas didapati masalah berpunca daripada pelanggan yang tidak dapat memberikan tekanan semasa mengilat kasut, menyebabkan kasut mengambil masa yang lama untuk kilat. Maksudnya bila gosok, okey, makin lama makin penat, maka makin lama makin gosok tu makin perlahan. Jadi kasut tu tak kilat lah. Itu dia. Okey. Okey, contoh. Okey, ni saya berikan satu contoh iaitu pengorek. Okay, di mana kita akan bina model fungsi dengan garisan interaksi. Okey, di mana tangan pegang siapa? Tangan pegang rangka, rangka pegang pisau, pisau pegang pensel, pensel dipegang oleh tangan, tetapi dekat sini skru memegang rangka dan juga pisau. Tapi dekat sini kalau kita lihat, okey, skru tidak boleh memegang pisau dengan sempurna. Garisan ni bermaksud dia tak boleh pegang dengan sempurna. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kelembapan, di mana kelembapan menyebabkan proses pengaratan, menyebabkan skru itu berkarat. Maka bila skru berkarat, skru tak boleh pegang pisau, pisau pun berkarat. Okey, dan juga pisau tak boleh asah, pensel jadi tajam lah. Itu dia. Okay, itu ialah dari segi model fungsi bagi pengorek. Okay, jadi kita kena pastilah kat situ masalahnya ialah kelembapan, memberi kesan kepada skru dan juga pisau. Seterusnya, setelah kita kenal pasti, setelah kita bina model fungsi,
Langkah yang ketiga ialah kita akan buat analisis berantai punca kesan untuk kenal pasti apakah punca permasalahan. Okay, kalau contoh kasut tadi, di mana yang pertama kasut tak kilat selepas kilap. Kenapa? Air dan habuk melekat. Kenapa? Krim kasut tidak tersebar rata. Okay, kenapa? Tekanan ketika mengilap tidak seragam. Kenapa? Daya yang digunakan untuk mengilap tidak seragam. Okay, sebab apa? Dia kejar masa dan tangan semakin lenguh. Okay, kalau pengorek pula. So dalam situasi ini, masalah kasut tidak kilat selepas digilap disebabkan oleh sifat individu yang mengejar masa dan tangan yang menjadi lenguh. Dalam situasi keadaan begini, tekanan dan daya pengguna tidak seragam menyebabkan air dan habuk masih melekat pada kasut kerana krim kasut tidak tersebar luas. Okey, kalau pengorek pula, kita pengorek tadi. Okay, pensel diasah tak tajam. Sebab apa tak tajam? Okay, mata pisau tumpul. Kenapa tumpul? Sebab mata pisau berkarat. Kenapa dia berkarat? Disebabkan oleh kelembapan. Jadi berdasarkan hasil di sebelah, masalah pensel diasah tidak tajam disebabkan oleh mata pisau yang terkesan akibat tindakan oksidasi yang mengeratkan serta menumpulkan mata pisau. Okey. Jadi itu ialah contoh bagi langkah 3. Jadi setelah kita buat analisis berantai, okey, barulah kita dapat kenal pasti masalahnya, di mana dalam masalah pengorek tadi, pensel yang diasah tak tajam. Okay, sebab dia apa? Disebabkan oleh kelembapan menyebabkan skru dan juga mata pisau berkarat. Komponen yang terlibat ialah skru dan mata pisau. Okey. Okay, baiklah. So sampai situ sahaja untuk video kali ini. Okay, saya akan post video seterusnya. Jumpa lagi kelas akan datang. Okay, jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye.